Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi kepada yang bukan beragama Islam. Dapat dengar suara cikgu? Dapat. Okey ya. So dapat lihat apa yang cikgu paparkan di cikgu kongsikan paparan tu? Dapat. Go. Okay, ya. So alhamdulillah rabbil alamin. Okey, dapat juga kita bersua walaupun dalam tempoh masih lagi kita dalam tempoh PKP. So cikgu terpaksa juga menjalankan taklimat pertandingan ini disebabkan tempoh waktu pertandingan ni hampir tiba. Jadi kita perlu menghantar penyertaan. Okey. So untuk pertandingan ni adalah pertandingan mengenai poster digital. Mohon murid matikan mic ya. Okey, supaya tidak mengganggu murid-murid yang lain untuk mendengar taklimat cikgu. Okey, terima kasih. Okey, terima kasih atas kerjasama murid. Terima kasih atas usaha murid untuk mengikuti taklimat secara atas talian yang cikgu buat ni. Okey, ini adalah tujuannya untuk mendedahkan murid tentang peraturan tentang bagaimana cara nak menghasilkan poster digital di peringkat daerah. Maksudnya kalau murid menyertai pertandingan ni, insya-Allah kalau dipilih murid akan memperoleh sijil daerah. Sijil di peringkat daerah. Bukan peringkat zon atau peringkat sekolah. Jadi itu yang cikgu nak. Cikgu berharap supaya murid dapat menyertai supaya dapat membantu murid, terutamanya murid-murid tahun 6. Murid-murid tahun 6 jika mendapat CJ di peringkat daerah tu berguna untuk markah demerit penlibatan dalam core curriculum tu meningkat. So sekarang cikgu akan kongsikan peraturan-peraturan mengenai dengan pertandingan poster digital. Okey terima kasih kepada yang baru masuk. Kita baru saja memulakan taklimat ni. Okey, sekarang cikgu akan berkongsi mengenai dengan peraturan dan juga apa yang perlu murid hasilkan dalam pertandingan poster digital. Okey, sekarang murid dapat lihat apa yang cikgu kongsikan. Minta seorang murid lah yang mengikuti taklimat cikgu ni untuk respon. Dapat. Okey, terima kasih. Okey, yang apa yang cikgu kongsikan ni adalah pertandingan poster digital ataupun peraturan. Peraturan-peraturannya seperti berikut, seperti yang murid dapat lihat, iaitu terbuka kepada murid-murid tahun 4 hingga 6 sahaja. Jadi pada peringkat sekolah kita, cikgu hanya bukakan kepada murid tahun 5 dan 6 sahaja. Ni cikgu memikirkan tentang mungkin kemudahan-kemudahan ataupun murid-murid tahun 4 ni masih pengetahuan tentang komputer ni mungkin mereka masih sedikit lagi. Jadi cikgu tak galakkanlah untuk murid tahun 4. Tetapi sekiranya ada adik-adik kamu yang ingin menyertai, jika murid-murid daripada di kalangan murid-murid tahun 5 dan juga 6 ni ada adik yang dia berada di tahun 4, kalau dia nak menyertai, okey boleh boleh menyertai. Tapi cikgu tak galakkan lah. Cikgu hanya galakkan pada murid tahun 5 dan 6. Terutamanya murid tahun 6 lah untuk mendapat sijil. Okey, kita tengok kepada 2B. Okey, fokus pertandingan ialah mencukir kreativiti murid-murid dalam menghasilkan poster yang mampu menyampaikan maklumat kepada orang ramai. Okey buat poster, ini berkaitan dengan sains. Nanti kita akan pergi kepada apa yang murid perlu hasilkan. Okey mesti buat poster mencukir untuk kreativiti. Kita mesti buat poster tu secara kreatif. Barulah dapat tarikan juri-juri nanti ataupun hakim-hakim nanti. Dan dapat apa yang kita nak, kreativiti kita tu mesti ada maksud dia. Mesti sampai apa maklumat yang kita nak sampaikan kepada orang ramai. Okey, yang kedua, B2C, iaitu poster dibuat menggunakan perisian yang sesuai. Okey, di sini hari ini cikgu akan tunjukkan nanti cara nak hasilkan
poster digital dengan menggunakan Microsoft PowerPoint saja. Jadi sebenarnya ada pelbagai perisian yang boleh kita gunakan untuk menghasilkan poster digital ni ya. Tetapi untuk peringkat ini cikgu hanya nak tunjuk kamu nanti kita hanya menggunakan Microsoft PowerPoint. Memandangkan cikgu rasa semua komputer-komputer di rumah, desktop ke, kamu punya notebook ke apa dan sebagainya tu mesti mempunyai perisian ini. Okey, terima kasih kepada murid yang baru masuk. Tolong ikuti ya. Sekarang cikgu tengah berkongsi tentang syarat-syarat pertandingan. Okey, seterusnya. Poster dibuat menggunakan perisian tadi cikgu dah ceritakan. Nanti cikgu akan tunjukkan bagaimana nak hasilkan poster itu dengan menggunakan hanya Microsoft PowerPoint. Bersaiz A4. Nanti kita akan set slide kita tu jadi A4. Cikgu akan tunjuk cara kan nanti. Berorientasikan landscape. Mesti landscape. Landscape ni maksud dia melintang. Bukan menegak. Melintang. Seperti yang contoh cikgu buat tadi. Seperti yang cikgu buat muka depan taklimat cikgu tadi ya. Bentuk landscape. Itulah salah satu contoh poster digital ringkas saja, ada gambar. Lepas tu ada beberapa perkataan yang nak disampaikan. Tapi yang pentingnya daripada segi susunan gambar-gambar yang kita gunakan, itulah yang boleh menyampaikan maklumat kepada orang ramai. Siapa yang dapat lihat poster kita jangan secara tak langsung dengan adanya sedikit perkataan, sedikit gambar-gambar yang ada kan, jadi boleh menterjemahkan apa yang kita nak maksudkan melalui poster digital kita itu. Okey, poster mestilah hasil ciptaan peserta sendiri. Tidak boleh plagiat ataupun tidak boleh meniru. Tidak boleh kita copy paste. Tidak boleh kita ciplak dari internet atau lain-lain sumber. Ini mesti hasil kreativiti murid sendiri sebab biasanya juri dan juga hakim mereka dapat kesan sebenarnya ada perisian yang dapat mengesan tentang siapa pencipta ataupun siapa yang buat perisian ini, yang buat hasilkan poster tu okey. Jadi cikgu harap murid-murid sekolah cikgu tak perlulah cuba buat hasil kerja kita sendiri tak perlu ciplak ataupun tak perlu copy, tak perlu paste jadi kita cuba buat sendiri walaupun tak cantik, tetapi walaupun kita lihat benda tu tak cantik, tapi daripada segi pandangan orang lain mungkin dia menarik. Sebab kreativiti ni, kesenian ni dia sangat subjektif. Maksud dia kadang orang tengok benda tu tak cantik tapi orang lain tengok cantik. Jadi kita kena hasilkan sendiri menggunakan kreativiti yang kita ada. Cikgu rasa murid-murid SK Simpang Bulan ni amat kreatif insya-Allah. Yang seterusnya 2E, penghasilan poster berdasarkan tema. Okey ini syarat dia. Ingat syarat murid-murid tahun 4 hingga 6 fokus pertandingan mungkin cukup sini. Okey. Sebelum cikgu nak pindah kepada slide yang lain. Okey, murid ni dulu kalau boleh buat catatan sedikit. Okey yang penting yang ni poster dibuat menggunakan perisian yang sesuai. Yang ni cikgu akan tunjukkan tadi kita menggunakan Microsoft PowerPoint saja. Dia bersaiz A4, berorientasi landscape iaitu melintang atau potret dan perlu disimpan. Okey berorientasikan landscape atau potret. Boleh dua-dua. Minta maaf cikgu terlepas pandang potret tadi Maksud dia menegak boleh, melintang boleh. Dan perlu disimpan dalam pilihan format JPEG, PNG dan PDF. Nanti cikgu akan tunjukkan bagaimana kita nak menyimpan supaya dia jadi dalam format JPEG, PNG dan juga PDF. Ini format gambar. Nanti cikgu akan tunjukkan. Okey. Seterusnya poster mestilah ciptaan sendiri. Okey. Yang 2E, penghasilan poster berdasarkan tema. Okey. Tema apa yang perlu kita hasilkan poster digital itu dalam tema apa? Okey. Okey murid lihat ni. Ini adalah tema-tema yang perlu kita ni lah yang sebagai guide kita untuk menghasilkan poster digital. Diberi di sini ada 5 tema. Yang pertama, okey, terima kasih kepada murid yang baru masuk. Sila ikuti Okey. Ada 5 tema, murid lihat dulu. Yang pertama, kekal sihat, kekal bahagia.
Stay healthy, stay happy. Tema yang kedua, caring for the environment. Sayangilah alam sekitar. Tema yang ketiga, go green, save the planet. Amalan hijau, selamatkan bumi. Say no to plastik. Katakan tidak kepada plastik. Yang seterusnya tentang spesies terancam. Jangan biarkan ia pupus. Okay, endangered species, don't let them disappear. Okay. Ini tema. Tema ni murid perlulah. Maksud dia mesti di dalam tema ni. Hasil murid tu mesti di dalam. Murid perlu hasilkan ni mesti skop ni Tak boleh buat lain-lain. Mesti 5 tema ni. Kalau boleh murid catat sikit. Okey, murid dah buat catatan? Ataupun nak senang kalau murid menggunakan sedang online ni menggunakan komputer ataupun notebook, murid ada okey murid dah salin tentang tema-tema tadi? Dah. Okey sedikit lagi untuk yang baru masuk tu lah, cikgu bagi ulangan balik. Ini yang ni pun penting juga syarat-syarat dia ni. Yang penting ini. Poster dibuat menggunakan perisian yang sesuai. Okey, besar A4. Ni besar A4 berorientasi landscape. Mesti dalam bentuk landscape atau portrait dan perlu disimpan dalam format JPEG ni. Okey. Kalau boleh, kalau ada telefon ke apa, murid snap je ni. Bahagian yang cikgu paparkan ni. Ataupun salin sikit. Okey boleh cikgu teruskan? Boleh. Okey So, tema dah. Cikgu dah tunjukkan tema-tema So, kita pergi kepada 2F. Penilaian adalah berdasarkan keaslian, kreativiti, ketepatan dan tema kemasan. Okey, poster hendaklah dihantar melalui alamat pautan yang akan dimaklumkan dalam himpunan tandingan peringkat negeri. Okey, ini tak apa. Ini urusan cikgu. Nanti cikgu akan buat satu pautan. Cikgu akan kongsi kepada kamu. Jadi, kamu hanya perlu berkongsi pautan kamu di situ je nanti ataupun kamu boleh hantar nanti cikgu akan bagi tahu bagaimana kaedah nak hantar tu. Yang ni inilah untuk bahagian cikgu buatlah. Okey, semua hasil penyertaan ada dalam menjadi hak milik Kementerian Pendidikan. Okey, kalau yang terpilih semua hasil tu menjadi KPM punya. Okey, fokus STEM sign. Mesti dalam sign bidang sign kita. Okey, pertandingan bercerita. Okey, dah habis. So, ini adalah syarat dan peraturan poster digital. Cikgu akan ulang ni minta selalu je. Okey, pertandingan poster digital. Ni pada murid-murid takut yang tak sempat ikuti tadi. Besar A4, berorientasi landscape atau portrait. Disimpan dalam format JPEG. Okey, tema-temanya adalah seperti 5 ni. Kekal sihat, kekal bahagia, sayangi alam sekitar, amalan hijau, selamatkan bumi, katakan tidak kepada plastik, spesies terancam. Jangan biarkan ianya pupus. Okey. Jadi
Tema 5. Kamu boleh pilih mana-mana tema yang kamu suka daripada 5 tu. Dalam format JPEG, PNG dan juga PDF. Okey, nanti cikgu akan tunjuklah. Kita hantar semua kat cikgu format JPEG ni. Cikgu akan kongsi. Okey, cikgu rasa ada apa-apa soalan? Sebelum cikgu teruskan, cikgu nak tunjuk Ada. cara. Nak tunjuk cara bagaimana nak masihkan. Ada tak? Apa-apa soalan? Ada. Semua jelas Semua. Cikgu seorang je respon ni, yang lain? Ada apa-apa soalan? Gambar boleh ambil dekat internet ke? Okey, gambar untuk okey. Yang tu nanti saya akan dalam nak tunjuk cara nanti saya akan beritahu benda tu. Kita akan tunjuk nanti cikgu akan tunjuk sekali bagaimana kaedah nak ambil gambar dan sebagainya. Okey Okey, so sekarang cikgu akan pergi kepada bahagian tunjuk cara Okey, untuk langkah yang pertamanya, pastikan notebook murid tu, sebelum kamu nak buat nanti, mestikan ada perisian Microsoft PowerPoint. Cikgu rasa semua komputer sekarang ni, beli-beli memang dah ada perisian tu, jadi tak ada masalah. So, cikgu pun tahu dah murid tahun 5 dan tahun 6 ni dah biasa gunakan Microsoft PowerPoint. Okey murid dapat lihat apa yang cikgu kongsi ni? Dapat. Okey ini cikgu gunakan Microsoft PowerPoint Microsoft PowerPoint yang cikgu punya versi 365 365. Dia lebih kurangnya 365 ni perisiannya PowerPoint Microsoft yang lebih kepada online. Kalau murid pakai 2016 pun boleh, 2019 pun boleh, 2013 pun boleh. Dia punya paparan, dia punya menu lebih kurang saja. Okey. So bila kita dah tekan ikon pada Microsoft PowerPoint, biasanya komputer kamu akan di paparan desktop tu akan adalah. Kalau tak ada pada paparan desktop, kamu pergi cari kepada bahagian ni kamu pergi kepada yang bawah, text bar bawah tu untuk nak search application, kamu type je PowerPoint, lepas tu kamu klik and then kamu terus masuk kepada PowerPoint. Okey. Bila klik pada PowerPoint, dia akan jadi macam ni lah. So, kita pilih ni. Kita pilih blank presentation. Okey. Okey, sekarang yang cikgu tunjuk kamu ni. Okey, sekarang ni ini yang dikatakan bentuk landscape. Bentuk landscape. Okey ini bentuk landscape. Tapi ukurannya biasanya dia kalau kita tak tukar, dia bukan dalam bentuk A4. Ukurannya biasanya dalam bentuk display. Dalam bentuk display untuk komputer lah. Display untuk presentation. Display untuk inilah yang kita buat tayangan gunakan komputer lah. Jadi dia tak dalam format A4. So bagaimana kita nak tukarkan dia ke dalam format A4 ataupun size A4. Okey murid boleh klik pada design. Pergi kepada menu ni, kau tengok dekat PowerPoint nanti, dia ada design. Okey klik pada design ni. Okey, di bawah ni dia ada pilihan-pilihan. Pilihan-pilihan tim dia. Tu abaikan, pergi bahagian sini. Nampak tak cikgu tunjuk ni? Situ dia tulis tu, slide size. Dapat lihat je murid? Dapat. Okey, dah pergi slide size. Murid klik. Okey dia dah. Biasanya dia ada standard ni. Ini yang biasa ni. Standard 4 nisbah 3 ni. Ni untuk wide screen, screen yang lebar. So kita ambil yang ni. Kita nak customkan dia. Pilih yang bawah ni, klik custom slide size. Kat sini barulah kita pilih. Pilih kat sini. Slide size for. Di sini bila murid klik sini, slide size for. Ni tunjuk kat yang bawah ni, macam cikgu tunjuk ni. Tekan je, pilihlah.
A4. Okey, dapat kat situ? Dapat tak? Dapat. Okey, bila dapat dah tukar dah size A4, sini cikgu kata ni, orientation ni. Kamu nak pilih apa? Sama ada kamu bebas kamu ada pilihan sama ada nak buat portrait ataupun landscape. Okey. Mana-mana boleh, tapi cikgu galakkan landscape lah. Cikgu galakkan landscape. Okey kalau kata murid nak buat portrait pun boleh, tak ada masalah. Okey tapi cikgu galakkan landscape lah. Sebab kadang-kadang bila kita hantar kepada juri nanti, biasanya komputer juri ataupun notebook juri tu dia dalam saiz monitor dia memang dalam bentuk landscape. Jadi bila bentuk portrait tu, dia jadi nanti hasilan kamu tu nampak kecil. Yang sebelah-sebelah tu dia akan jadi hitam. Tapi tak salah. Tak ada masalah. Kalau kamu buat dalam bentuk portrait tu pun boleh. Ya. So cikgu nak tunjuk sini contoh portrait lah. Nanti murid boleh pilih portrait. Sebab biasa dah tadi, kita dah tengok biasa kalau default dia ataupun yang standard dia memang landscape. So cikgu nak ubah sikit, kita gunakan portrait. Yang ni jangan ubah. Note and handout ni tak payah ubah. Dia macam tu. So, sini portrait, sini A4 dah. Lepas tu kita klik OK. OK, so kita pilih ke sini. Maximize. OK. Klik pada maximize. OK, biasanya dia naik macam ni bila naik macam ni, macam mana kita nak buang benda-benda ni, kita nak biar dia kosong, plain dia. So kita tak nak layout dia sini. Okay, murid pergi kepada tekan home ni. Nampak tak cikgu tunjuk ni home? Dia dah tadi kita design, pergi kepada home. Okey, kita ambil layout ni. Okey, bila klik layout, kita pergi yang bawah sekali. Ambil yang ni, kosong je. Sebab apa? Sebab kita tak nak terikat dengan layout. Bila ada layout nanti, macam dengan murid nak import gambar apa nanti nanti dia akan termasuk di dalam layout tu. Nanti kita susah nak susun ikut kreativiti kita. Jadi bila ada layout nanti dia terikat. Maksudnya dia ada kotak-kotak macam cikgu tunjuk kotak sini, kotak ni. Kadang-kadang kamu nak letak dia bagi ada nak custom dia ataupun kamu nak ikut kreativiti kamu tu jadi terikat sikit. Sebab mesti buat dalam layout dah. Jadi kita tak nak pakai layout. Cikgu cadangkan murid pilih je blank ni. Okey, nampak bila cikgu pilih blank ataupun kosong jadi macam ni. Okey ini jadi kosong lah. Okey. Kita punya size format pun dah memang dalam bentuk dah jadi bentuk dah jadi dalam size A4 Okey, seterusnya bila dah ini setup yang pertama. Murid dah dapat dah kertas lukisan. So bagaimana kita nak menghasilkan poster? Macam dengan Cikgu Hasan tadi, Cikgu Hamisah tanya soalan tadi boleh tak import gambar daripada komputer? Yes, boleh. Okey. Yang pertama sekali yang cantiknya kita mesti memilih gambar background yang sesuai. Ataupun gambar background ni maksud dia gambar latar yang sesuai. Contohnya seperti jika murid nak memilih tema haiwan tadi, haiwan yang hampir pupus. Jadi kita mestilah gunakan background. Mesti gunakan background yang ada murid lain yang nak masuk. Okey, selamat datang pada murid yang masuk, yang baru masuk. Nanti kamu boleh refer kepada kawan-kawan kamu ataupun boleh lihat pada rakaman nanti cikgu insya-Allah. Cikgu akan kongsi rakaman untuk taklimat ni. Okey, kamu terus ikuti yang cikgu sedang sampaikan ni dulu. Okey Okey, so dah sampai sini. So yang pertama tadi cikgu nak pesan macam mana step mula-mula kita mesti cari gambar latar dahulu. Yang sesuai ikut tema. Kalau murid pilih tadi say no plastik, pilihlah tema yang sesuai dengan say no to plastik. Jadi caranya mudah aja. Murid boleh cari, cikgu tunjuk cara. So cikgu matikan dulu kongsi PowerPoint ni.
Okey, murid dapat lihat apa yang cikgu kongsikan? Dapat. Okey, seterusnya kita pergi macam mana nak mencari gambar latar tadi. Okey ni yang cikgu dah simpan. So, kaedahnya mudah je. Murid pergilah. Type je kat Google ni. Okey, contoh kat Google ni type je. Contohnya nak buat tentang kalau haiwan pupus biasanya mestilah berkaitan dengan latar belakang dia mestilah hutan. Kita pilih situ je. Hutan. Tak kisahlah kamu murid tulis hutan pun tak apa. Okey, hutan hujan tropika dia nampak tak? Dia nak suggestion. Kita pilih ni. Hutan hujan tropika. Sini all. So murid pilih yang ni, image. Nampak tak? Cikgu besarkan sikit. Okey nampak. Type je hutan, dia akan bagi suggestion hutan hujan tropika. Oh. Nak bagi lagi tepat lagi, murid tulis sini. Gambar latar. Gambar latar. Okey, lepas tu tekan search lagi. Maksud dia lagi khusus. Yang tadi tak khusus. Okey. Bila dia nampak ni, dia bagi suggestion banyak-banyak. Kan? Contoh yang ni cantik kan? So ini kita boleh buat jadikan dia sebagai gambar latar ataupun background kita. Okey. Sebab nak hasilkan poster ni dia cantik, mesti poster tu penuh. Tak boleh sini ada putih. Tak nak. So kita nak penuh. So cara macam mana kita nak copy benda ni? Nak dalam kita punya komputer, murid hanya perlu right click ataupun klik pada mouse tu sebelah kanan. Okey, dia jadi macam ni lepas tu dah naik macam ni menu, murid pergi sini. Save image as, klik je. Okey, lepas tu pilih mana folder yang murid nak. Okey, lepas tu sini kita renamekan dia, kita namakan dia semula. Gambar latar. Okey, and then kita klik je. Save. Okey nampak dia simpan. Okey bila ada gambar latar. Okey, murid carilah pula haiwan-haiwan yang nak pupus. Ni cikgu bagi contoh macam haiwan nak pupus tadi contohnya apa? Apa haiwan yang hampir pupus? Jangan letak haiwan yang pupus tadi, tema tadi yang hampir pupus kan? Apa dia? Bagi contoh saya tu. Haiwan apakah yang hampir pupus? Murid tahu 5 dan 6. Murid dapat ikuti tak ni? Harimau. Nagatu. Okey murid nama Nagatu, murid baru ni. Okey Okey, terima kasih. Okey, harimau So harimau, tak je harimau. Harimau apa? Harimau ada banyak jenis harimau yang nak pupus adalah harimau Malayan Malayan tiger. Okey. Harimau Malaya. Okey dapat gambar harimau. So kalau kita nak ambil gambar ni, macam tadi juga, right click and then murid save lah image. Buat situ tiger Malayan tiger. Okey, save. Cikgu cadangkan mesti kamu sediakan satu folder dulu supaya senang. Supaya senang kamu nak cari balik nanti Okey, binakan folder dahulu sebelum kamu buat. Letak dalam folder tu pertandingan, tidak apa kalau letak situ folder tu tajuk dia poster digital. Okey. Semua yang tentang poster digital tu simpan dalam satu folder. Jadi senang kita nak cari nanti. Okey, kita dah peroleh gambar latar dan juga gambar haiwan yang nak dipupus. Okey, kemudian bagaimana cara kita nak masukkan dalam slide ni? Okey murid boleh gunakan ni butang insert. Okey, pergi picture. Ambil yang ni, this device. Insert picture tu from mana? This device. Maksud dia daripada komputer kita. Okey, kita cari balik kat mana. Itu kita kena ingat kat mana kita simpan tadi. Cikgu simpan dalam sekolah tadi. Okey, cikgu nak letak yang ni.
Kemudian tekan je butang, dah pilih, kita letak je butang insert. Nampak So macam mana kita nak penuhkan dia? Okey, kita kecilkan sini ya. Sini untuk viewer dia, viewer percent. So nak senang kita kecilkan dia supaya kita nak senang. Yang ni gambar latar ni semestinya kita nak buat penuh. Bagi penuh. Tarik je. Kalau cantik buat frame sikit pun okey juga. Buat frame sikit. Jangan tarik penuh, kita buat macam frame. Okey. Okey ya. Okey, dah jadi macam ni. Ya. Tak tarik lagi, cikgu ulang balik. Okey. 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 Yang ni gambar tak nak cikgu pilih gambar tu lagi. Kalau nak delete, tekan je butang delete, kamu pilih dulu macam ni, dah select macam ni, tekan delete. So kita nak buat yang lain pula. Cikgu tunjuk sekali lagi contoh, insert, picture, this device, pergi yang ni, gambar latar and then insert. Okay. Kalau nak buat penuh, rapatkan terus. Ini kalau nak pergi penuh, ikut kreativiti murid macam mana nak buat. Okey ya. Dah jadi gambar latar. So, kita nak bubuh gambar harimau tadi. Sama juga kaedahnya. Pergi insert. Pergi picture. This device. Mana gambar harimau tadi? Kita nak buat harimau inilah. Okey, nak pilih satu lah. Ni contoh ya. Insert. Okay, nampak harimau. Kita nak letak harimau kat mana ni? Bolehlah kita letak kat sebelah sini kan. Ikut kreativiti murid lah. Okey, tapi nampak tak cantik betul kan? Nampak macam ada dua gambar latar. So bagaimana kita nak hilangkan gambar latar ni? Okey. Okay, bagaimana kita nak hilangkan gambar latar ni? Okey. Masih dalam ni, murid select sini dulu. Okey, kita dalam picture format, pastikan dalam picture format. Biasanya dalam Microsoft PowerPoint dia ada yang ni. Nampak ni, remove background. Pergi pada remove background. Klik je. Nampak? Yang warna, yang dia ni, dia warnakan dengan warna, ni nampak lah, dia ada dua. Yang ni, yang tak ada warna ni, maksud dia yang ni akan, yang tak akan dihilangkan. Yang warna yang diwarnakan macam ni, warna ni, ini akan dihilangkan. So bagaimana kita nak ambil gambar ni cantik-cantik? So ada dua butang di sini. Mark area to remove. Ni maksud dia yang mana kita nak buang. Yang ni mark area to keep. Jadi kita nak pergi nampak gambar haiwan ni cantik. So kita ambil yang ni ya. Mark areas to keep. Yang nak kita tak nak buang. Klik sekali. Dia net. Biasanya kalau yang cikgu pakai ni 365 dia ada pensel. Kalau biasanya dia jadi macam dengan dot-dot-dot tu pun okey. Functionnya sama saja. So, klik sebelah kiri. So, kita mark lah kat mana yang kita nak gunakan. Contohnya di sini ya. Gambar dia, kita ikut je. Gambar telinga dia. Okey. Okey, kalau murid tak dapat buat macam misal dia ni susah kan nak ikut kan. Tak apa, janjinya kita dapat bentuk harimau tu pun dah okey. Tapi kalau yang nak cantik lagi, kena full lah nampak yang mana cikgu hitam, cikgu ni nampak. Dia ada di ni ya. Dia ada lah maksud dah. Okey. Contohnya cikgu tunjuk contoh macam mana kita nak hilangkan dia pula. Kita klik sini. Nak hilangkan dia. Ya, bahagian ni cikgu nak ambil cikgu ni.
Tak nak lah sebab banyak sangat kan. Okey, macam tu cantik lah. Oh, gambar muka harimau ni tak habis pula. Okey, tu cantik. So, dah selesai dah buat macam ni. Okey, ambil ni, keep change. Okey. Ini efek dia. Ini efek dia. Macam mana murid nak buat? Ini efek dia. Efek dia. So kita ambil yang ni. Nampak tak? Murid dapat lihat. Macam dengan seolah-olah tak ada dua gambar yang kita ambil. Okey, dapat murid? Dua step tu cikgu tunjuk tu. Gambar latar dan juga gambar item yang kita nak tonjolkan tu. Dapat tak? Sebelum cikgu nak teruskan ni. Boleh buat tak rasanya? Okey ya? Boleh cikgu teruskan? Ke step yang seterusnya? Boleh. Seorang je cikgu dengar ni. Nampak ada ikuti taklimat ni. Ada lebih kurang 16 orang murid Okey ya, boleh cikgu teruskan? Murid lain? Boleh ya? Boleh. Murid yang sama juga rasanya. Okey. Fawaz tolong respon, dia tengah main game tu. Okey ya. So cikgu pergi kepada seterusnya, iaitu bagaimana kita nak letakkan wording dia ataupun nak letakkan perkataan. Okey ya, ni dah ada background dan juga satu gambar ikon ikon haiwan yang nak pupus. So masih sama, kita gunakan ni menu insert. Kat sinilah word art dia ni. Okey. Boleh guna word art ataupun boleh guna text box. Tapi cikgu sajakan guna word art lah. Nampaklah ada pelbagai sikit kan. Okey. Lepas tu kita mesti bersesuaian dengan gambar latar lah. Kalau gambar latar kita tu gelap, kita mestilah gunakan tulisan-tulisan yang terang lah. Nak timbulkan tulisan tu. Jangan pula background dah gelap, tulisan bergelap, jadi tak nampak lah. Okey, jadi di sini, cikgu gunakan color warna yang cerah lah. Murid pilih kat sini je. Tapi tulisan-tulisan ni pun, wording-wording ataupun color-color ni, kita boleh ubah kemudian. Kita boleh customize balik. Okey, cikgu pilih ni Okey tajuk ni dia mesti di dalam tema yang cikgu kongsikan tadi contohnya kamu kena refer tema. Jangan kamu letak tajuk yang bukan-bukan pula ataupun kat atas ni kamu boleh tulis sini. Cikgu buat contoh selamatkan harimau Melaya. Ya, contoh sini selamatkan harimau Melaya. Okey, jadi terlebih sikit. So terlebih sikit ni biasanya saiz dia besar. So kita boleh ubah dekat saiz dia. Ni kita boleh ubah tulisannya. Kita pilih sebelum nak ubah tulisan tu, pastikan murid highlight dulu supaya dapat efek terus. So kita pilih Okay, nampak pilih tulisan. Kalau komputer murid yang ada window yang Microsoft terkini, kita boleh ni ini lambang dia yang masih belum dimuat turun tulisan masih muat turun, klik je dia akan muat turun nanti. Kita pilihlah mana tulisan kita yang bersesuaian. Okey, cikgu contohnya cikgu nak pilih
Britannic ke, Broadway ke. Cuba tengok sini. Okay. Tak apalah, cikgu tunjuk contoh yang ni lah. Britannic Bold. Okay. Size kita mungkin boleh kecilkan sikit. 48 tak cantik, tak apa. Cikgu gunakan 54 juga. Okay. Okay, yang ni kita boleh ubah dia. Tengok. Ya, bila murid pilih untuk ni, ni kita boleh ubah, kita boleh letak macam-macam. Ini shadow. Ini kita nak customize kita punya, ni reflection. Contoh cikgu gunakan reflection. Nampak dia macam tu tulisan kita jadi. Ini untuk glow. Kita nak tengok tulisan kita bagi jadi nampak tulisan kita macam ada bercahaya sikit. So cikgu tak highlight tadi. Highlightkan balik, cikgu pilih glow. Okey, boleh nampak nampak. Tulisan kita jadi okey ni kalau kita gunakan landscape dah masuklah. Okey, kalau kita gunakan ni mungkin kita boleh susun ni. Nanti cikgu ajar susunnya. Okey cikgu nak buat sini, cikgu akan pergi artistic effect. Tak perlu sini. Okey ini murid boleh ambil dengan cara klik sini sekali. Ni tag option. Ini format ni shape untuk bentuk, ini untuk teks. Nampak Okay, ni 3D kita nak timbulkan dia. Nak bagi dia nampak involve ke apa ke, murid boleh pilih dekat 3D Semuanya cara murid klik sini tadi. Kita tunjuk klik sini, pergi ambil format text effect. Okey. Pilih klik sini akan timbul macam ni. Kat sini kita boleh customize dia. Okay, tag direction kita nak buat ke bawah dia ataupun macam mana kita boleh susun. Ni semua ni ada ni align tag sama ada kita nak bagi kedudukan dia. Okey. Okey, cikgu. Ini susunan ni murid boleh ikut kreativiti murid Contohnya, cikgu nak buat macam ni. Ya. Ni ikut kreativiti nampak ni kreativiti murid lah macam mana cara nak susun. Selamatkan Harimau Melaya. Okey. Masuk lagi.
Lepas tu dekat tengah ni murid cantik. Kita gunakan tag biasa. Okey, klik je sekali. Yang ni letak dia punya fakta-fakta sikit lah mengenai dengan Harimau Melaya. Contohnya kita tulis Harimau Melaya, pastikan warna font tu bersesuaian ya. Ini cerita sikit lah tentang Harimau Melaya. Adalah tuan. Dapat habis. So, kita tukarkan tulisan. Okey. Ini mungkin murid boleh tukar tulisan ya. Okey, lepas tu sini ya. Sini. Tukar warna tulisan. Kita ambil warna putih lah. Putih dia masuk sikit. So, kita besarkan dia sikit. Okey. So, kita pilih ni ya. Ini tak tengah dia. Okey. Ikut suka murid. Mungkin kita boleh letak di sini. Ikut kreativiti kita. Mungkin murid boleh nak sesuai. Mungkin murid boleh letak macam tu. Ataupun letak macam ni. Okey ya. Kesesuaian. Okey. Okey ya. Jadi, dah dapat satu poster. Okey, mudah tak murid? Mudah. Ya. Okay, macam itulah cara bagaimana kita nak hasilkan poster dengan menggunakan Microsoft PowerPoint. Okey. Sekejap. Untuk tulisan ni ikut kreativiti murid lah. Macam mana nak buat. Okey lepas dah murid buat macam ni. Jadi dalam poster tu tak perlulah tulis macam karangan. Kalau boleh, kita pendekkan kita punya perkataan. Yang penting contoh macam sini ya. Ini title dia, Selamatkan Harimau Malaya. Okey, ini pun adalah salah satu daripada tema haiwan-haiwan yang hampir pupus. Okey, lepas tu dah dapat hasil macam ni. So bagaimana murid, okey, dia sebenarnya tulisan-tulisan ni pun murid boleh buat. Boleh guna yang lain, kadang kita boleh melengkungkan dia. Ikutlah, ini cikgu tunjuk contoh. Mungkin murid boleh tulisan ni nanti, murid boleh pergi dekat yang customize dia untuk ni. Kita boleh melengkungkan dia dan sebagainya lagi ya. Okey. So ni cikgu tunjuk contoh yang ni, yang simple, yang mudah untuk murid hasilkan. Okey. So, lepas kita dah siap hasilkan kita punya poster, terusnya kita nak simpan dia di dalam bentuk JPEG. Bagaimana nak simpan dalam format JPEG. JPEG tadi tu. Okey ya. So dah siap poster. Okay, murid pergi kepada ni. File. Okey ya. Ni.
butang save as. Ini penting butang save as. Sekali lagi cikgu tunjuk. Pergi kepada butang file ni, kat atas ni, menu file. Pergi kepada save as. Okay, klik save as. So, pilihlah kamu punya, kat mana kamu nak simpannya. Contoh cikgu pilih sini. This komputer. This komputer kat mana cikgu nak letak. Ni. Kita namakan dulu poster digital. Cikgu nak dekat ruangan untuk poster digital ni, kamu letakkan nama kamu. Okey okey. Contohnya katakanlah cikgu kata tak sini nama Ali Contoh Ali kelas Ali 5 cikgu buat tu 5J. 5J Azhari Ali ni mesti nama penuh lah. Ali member 5J. Cukup macam tu. Lepas tu kat sini ni, yang penting sini. Dekat sini ni, ubah kepada ni. Nampak cikgu tunjuk ni. JPEG file interchange format. Jadikan ni format ni JPEG. Okey Lepas tu nak simpan kat mana? Sebelum tu ni browse dulu. Kita cari desktop. Kita cari sekolah. Okey, simpan kat folder yang murid namakan lah. Lepas tu tekan butang save. Pastikan ni dulu. Save as type JPEG. Okey, nama file betul. Tekan je butang save. Okey, yang ni pilih yang ni. Just this one. Okey, hanya slide tu saja. Okey, dah. So, kita nak tengok dah simpan dalam format JPEG atau tak. Kita minimizekan. Kita pergilah ni folder yang kita namakan tadi. Okey. Mana tadi? Okey ni nampak. Ali 5J. Nampak format dia. Murid boleh lihat situ. Bila cikgu tunjuk tu nampak. Dia dah namakan. Item type JPG file. Size 720 1040. Ini dalam bentuk dimension dalam bentuk A4 dah. Bila kita klik, buka. Nampak. Dia dalam bentuk format, bukan dalam format Microsoft PowerPoint, tapi dalam bentuk format bergambar. Okey. Lepas tu dah habis simpan. Dah berjaya dah dapat dalam bentuk format JPEG ni. So bagaimana pula murid nak berkongsi, nak hantar ke cikgu? Okey sebelum tu cikgu nak tambah takut kadang-kadang murid terlupa nak letak nama dan sebagainya pada nama file. Dekat ruangan sini juga murid bolehlah contohnya nak buat hasil contoh murid pilih satu lagi. Boleh letak kat sini kecil. Okey ubahkan bagi jadi 14 dan sebagainya. Biasanya kita akan letak nama kita tu kecil tu di bahagian ni lah. Okey. Contohnya cikgu buat sini. Nukilan ataupun hasil creativity oleh nukilan oleh letak nama kamu. Nama penuh. Contoh cikgu buat nama cikgu letak di bahagian bawah tu. Okey. Yang ni tak perlu kita highlight jadi besar-besar lah. Just nak tunjukkan ini adalah hasil yang kita buat. Lepas tu mestilah nampak kan. Kita tukar. Kita gunakan okey warna ni ke. Dan kita bold sikit. Ada contoh macam tu nampak. Nukilan oleh nama kita di sini. Kita boleh letakkan. Kalau murid nak buat 2-3 haiwan pun boleh. Tapi tajuk yang penting, yang bersesuaian. Contohnya ni cikgu fokuskan kepada selamatkan harimau Malaya. Okey ini fokus pada satu lah. Kalau kata murid nak buat selamatkan haiwan yang hampir pupus kan, kita kena letaklah 2-3 jenis haiwan
Supaya bersesuaian. Kalau kata nak buat no plastik, letaklah yang bersesuaian dengan gambar latar dan juga gambar item yang kita nak tunjukkan tu mestilah bersesuaian dengan tema kita. Okay. And then kita save. Ini kita ubah lah. Yang tadi kita ubah dulu lah. Macam cara kaedah tadi juga. Bila kita buat perubahan, kita mesti save as juga. Kita sebab nak dapatkan kita punya jenis file tadi tu. Cari balik folder yang kita buat. Ini tukar. Ambil JPEG balik. Kita pilih Ali ni. And then kita pilih save. Kalau nama yang sama, save. Nanti dia akan naik arahan macam ni. Dah kita ada buat perubahan, kita yes je. Yes, replace it. Okay, just this one. Okay. So, kita pergi lihat balik. Double klik. Dah dalam format. Nampak? Dah dalam format. Bergambar, format JPEG. Okay. Okay. Nampak ada nama kita. Nukilan. Murid bolehlah buat dihasilkan oleh ke, letak nama saja pun boleh, ikut kreativiti murid. Okey, dah sampai dekat situ. Ada soalan? Ada soalan murid? Tak ada. Okey ya. Okey, so bagaimana murid nak? Okey, so sekarang kita dah ada file, dah ada gambar poster, bagaimana nak kongsi, nak hantar kepada cikgu. Okey murid boleh. Okey, murid boleh hantar melalui nanti cikgu akan berikan pautan untuk nak hantar benda tu kat mana. Nanti cikgu akan bagi pautan kepada guru-guru kelas. Biasanya cikgu akan sediakan satu Google Form ataupun cikgu nak mudahkan nak buat pengumpulan tu nanti. Mungkin cikgu akan binakan Telegram. Untuk satu Telegram tu je, murid hantar je kat situ. Murid biasa tak guna Telegram? Telegram, yang media sosial Telegram tu. Biasa. Okey, biasa guna. Ada dalam telefon masing-masing atau dalam komputer masing-masing? Dalam telefon. Dalam telefon, okey. Jadi bila benda tu ada dalam telefon, jadi kamu buat menggunakan komputer. Cara dia kamu kena transferkan dulu yang dalam komputer tu masuk dalam telefon. Kaedahnya, murid boleh hantar melalui Bluetooth ataupun menggunakan kabel. Biasa guna tak? Transfer file masuk dalam telefon. Kalau tak boleh, minta bantulah ayah ataupun ibu ataupun ada abang yang dah besar. Boleh tak? Boleh. Okay, ya. Nanti bila dah cikgu sediakan pautan untuk nak Telegram tu, untuk medium kita nak murid nak hantar kepada cikgu, nanti cikgu akan bagikan pautan-pautan untuk join Telegram tu pada guru kelas kamu masing-masing. Boleh? Just klik je pada butang pautan tu, nanti murid akan terus dibawa masuk ke, akan join terus kepada Telegram yang cikgu buat tu. Habis je pertandingan ni nanti grup tu cikgu akan delete. Okey. Okey ya. So cikgu rasa taklimat cikgu dah sampai di sini. Sebelum cikgu nak tutupkan taklimat ni, ada beberapa soalan? Tak ada. Tak ada. Ada soalan? Tak ada. Cikgu Hamisah, ada apa-apa yang nak tambah? Cuma cadangan je lah. Kalau dia orang buat dalam komputer, dia orang boleh download Telegram dalam komputer kan, senang. Jadi boleh connect dengan handphone terus. Pun boleh. Okey, idea yang bagus lah. Boleh download je. Pergi dekat Google macam tadi, cari gambar tu tadi. Type je Telegram desktop. Lepas tu kamu download je. Kalau susah nak download pun tak tahu, macam cikgu cakap tadi ya, cucuk je kabel dekat komputer tu. Kamu enable kan, nanti minta tolonglah ayah dan ibu kamu, rasanya dah biasa buat benda tu. Kalau ada abang-abang yang besar pun insyaAllah dia tahu buat. Okey, selain benda tu Puan Hamisah? Apa-apa lagi nak tambah Puan Hamisah? Selaku ketua panitia.
Tak ada apa, setakat ni cikgu ucap terima kasih lah kepada murid-murid yang join, yang cikgu dah call tadi, ramai juga. Terima kasih pada Cikgu Tamizi lah kerana share, jadi semua dapat ilmu baru hari ni kan. Terima kasih banyak-banyak. Okay, itu saja. Okey, terima kasih Puan Hamisah. Sebenarnya PowerPoint tadi dia macam-macam lagi boleh buat. Tapi cikgu tunjukkan sikit dulu bagaimana nak buat poster je. Poster mudah. Sebenarnya kalau nak cantik lagi, kita gunakan pelbagai perisian lah. Macam kamu lihat gambar-gambar poster yang dihasilkan dalam komputer yang cantik tu, mereka gunakan pelbagai perisian lah. Contoh macam murid biasa dengar, Photoshop, Design Jet dan sebagainya. Jadi, mereka mempelbagaikan. Jadi, baru dapat hasil yang betul-betul berkualiti. Kena usaha lebih lah. Kalau ada usaha lebih, insyaAllah hasil kita pun akan jadi lebih cantik, insyaAllah. So, sebelum cikgu nak tutupkan taklimat ni, ada beberapa soalan daripada kalangan murid? Semua jelas? Jelas. Okey ya. So, dah semua jelas. Cikgu harap adalah banyak penyertaan daripada kalangan murid, terutamanya murid tahun 6 lah. Sebab benda ni akan diberi sijil peringkat daerah dan membantu murid untuk mohon ke asrama-asrama penuh. So, cikgu rasa sampai di sini dulu. Mohon maaf sekiranya penerangan cikgu tadi kurang memahami kamu. Yang baik tu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang lemah tu datangnya daripada diri cikgu sendiri. Sehingga kita jumpa lagi di lain masa. Cikgu harap cikgu akan dapat banyak penyertaan, insya-Allah. Okey, sekian dulu daripada cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.